Anda sedang menonton Malaysia Memilih bersama saya Nur Syazwani Safusham dan juga rakan penyampai Ashraf Ruslan. Seperti biasalah dalam Malaysia Memilih ini kami nak kongsikan pelbagai topik dan juga cerita rakyat menjelang pilihan raya umum ke-15 nanti. Seperti anda saksikan tadi sempena dengan PRU ke-15 ini, kami sebenarnya sudah menggerakkan wartawan kami ke seluruh negara untuk membawakan laporan komprehensif berkenaan PRU ini. Pelbagai topik, suara rakyat dan cerita politik kami bawakan kepada anda. Tapi untuk hari ini sebenarnya kami nak berbincang berkenaan dengan literasi politik terutamanya dalam kalangan belia. Sebenarnya kita akan bersama dengan rakan setugas kami yang berada di Sabah, Hasimi Muhammad sebentar nanti. Tapi sebelum itu kita nak teruskan bersama dengan penganalisis pakar yang boleh bercakap mengenai golongan belia ini. Jadi kita nak jemput sama-sama dengan kita itu pensyarah pembangunan belia Fakulti Pengajian Pendidikan dan Pengetua Kosas UPM iaitu Prof Madya Dr. Muhammad Mursyid. Selamat pagi Prof. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa khabar saudara Ashraf dan juga saudari Syazwani? Alhamdulillah, baik. Prof, apa khabar? Baik-baik, alhamdulillah, syukur. Okey, Prof. Kalau kita bercakap berkenaan dengan literasi politik dalam kalangan belia ni, Prof, kita tahulah mungkin contohnya di Sabah kami ada bawakan laporan bahawa literasi politik di Sabah itu mungkin pada kadar yang rendah. Tapi pada soalan yang pertama ini, mungkin pada pandangan Prof lah, apa yang dapat Prof jelaskan sebenarnya berkenaan dengan literasi politik dalam kalangan belia terutamanya ketika ini, pada tahap yang mana sebenarnya pada pendapat Prof? Okey, terima kasih kepada saudari Syazwani dan saudara Ashraf dan juga Astro Awani ya. Berdasarkan daripada dapatan kajian yang kita lakukan di lapangan kita mendapati golongan belia sebenarnya terbahagi kepada tiga kelompok utama. Yang pertama, kelompok belia yang memang agak teruja menantikan PRU ke-15. Ada yang antara mereka tak sabar untuk turun mengundi dan menjadi pemilih. Kelompok yang kedua, yang kelompok yang hanya menunggu dan melihat, perlu galakan daripada ahli keluarga dan juga masyarakat untuk turun mengundi. Dan ada kelompok yang ketiga ni yang tidak tahu langsung dan tak ambil tahu peduli tentang politik. Jadi sebenarnya ini merupakan tiga kelompok utamanya yang kita kena bantu bersama-sama, dan ini sampai masanya lah untuk kita melakukan sinergi ke semua entiti yang berkaitan. Kita tak boleh mengharapkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya semata-mata ya untuk menyedarkan pengundi muda untuk terlibat bersama-sama dalam politik, dalam proses demokrasi negara, tetapi kita juga perlu bekerja bersama-sama sebagai sebuah pasukan untuk membantu menyediakan lebih banyak lagi program-program pendidikan dan literasi politik dalam kalangan belia. Berdasarkan daripada tinjauan juga kita dapati ya, golongan belia sebenarnya mereka menantikan suatu input ataupun sesuatu manifesto yang memang dekat dengan golongan belia. Itu sebenarnya isi cita rasa dan juga inspirasi golongan belia. InsyaAllah saya akan kongsikanlah hasil dapatan kajian dilakukan bersama-sama dengan Institut Pengajian Sains Sosial melalui Unit Literasi dan Advokasi Politik IPSAS UPM. Jadi kalau kita melihat di peringkat nasional ya, saudari Syazwani dan saudara Ashraf ya, kita dapati bahawa berdasarkan daripada Indeks Belia Malaysia ya, yang dikeluarkan oleh Institut Penyelidikan Pembangunan Belia, IRIS Kementerian Belia dan Sukan, dan pasukan kita juga bersama-sama di dalam tim berkenaan, kita melihat bahawa trend pengundi muda dan juga kesedaran terhadap politik rakyat Malaysia, terutamanya golongan belia masih lagi di peringkat yang sederhana dan banyak lagi usaha perlu dilakukan. Kalau kita lihat daripada tahun 2015 sehingga tahun 2020 ya, terdapat 12 domain yang diukur, dan domain yang paling rendah sekali adalah domain sosialisasi politik. Jadi bila kita lihat dalam konteks ni, bila kita lihat pada tahun 2021, dapatan kajian indeks berkenaan mendapati bahawa kesediaan belia untuk terlibat dalam proses demokrasi ini juga perlu diberi perhatian kerana masih lagi berada di peringkat sederhana ya, iaitu kalau kita lihat di dalam domain sosialisasi politik kenegaraan, bila kita lihat dalam komponen demokrasi itu sendiri, antara dapatan yang diperolehi daripada indeks berkenaan mendapati golongan belia masih lagi memiliki literasi yang kurang memuaskan, terutamanya untuk mengikuti perkembangan politik, iaitu nombor pertama. Yang kedua adalah kesediaan belia sendiri untuk terlibat menyertai
politik dan terlibat di dalam proses demokrasi masih lagi tidak memuaskan. Jadi dapatan di peringkat nasional ini telah menunjukkan bahawa usaha untuk kita melakukan program-program pendidikan dan literasi politik ni perlu lebih secara tuntas. Kita tidak boleh lagi menganggap bahawa golongan belia ni dia akan tahu untuk mengundi, dia akan faham tentang proses demokrasi, tetapi mereka ni sebenarnya memerlukan bimbingan ya, Saudara Ashraf dan juga Saudari Syazwani. Betul. Prof, okey, itu penjelasan awal dari pihak Prof. Sebenarnya seperti yang kami jelaskan sebentar tadi, kami dah pun menggerakkan wartawan kami ke seluruh negara, ada di beberapa lokasi. Mereka ada sebenarnya cerita berkenaan dengan literasi politik ini. Kalau kita nak bawakan hari ini, kita nak ke Sabah untuk bercakap berkenaan dengan literasi politik, terutamanya dalam kalangan belia. Prof, kita nak minta tunggu sebentar sebab kita nak bersama dengan rakan tugas kami, Hasimi Muhammad yang kini berada di Kota Kinabalu. Hasimi, sebelum ini ataupun semalam lah sebenarnya Hasimi ada bawakan laporan Sabah merekodkan peratusan undi ditolak tertinggi pada PRU ke-14 iaitu sebanyak 1.72% daripada jumlah pengundi yang keluar. Apa maknanya untuk PRU kali ini? Tapi sebelum kita nak menjelaskan lebih lanjut, Hasimi nak jelaskan lebih lanjut, Ashraf sebenarnya ada satu soalan. Kak Hasimi, kalau dekat KL hari ni, kat Lembah Kelang kita hujan, dekat sana macam mana cuaca dekat sana Hasimi? Mungkin cuaca, lepas tu nak tanya jugalah pagi ni sarapan apa? Okay. Baik, terima kasih Ashraf dan Syazwani. Kalau cuaca kat sini macam kita tengok Ashraf kat TV bersinar, begitu juga dengan Kota Kinabalu bersinar ketika ini, tapi dia bersinarnya mendung, tak panas, sejuk sikit. So seperti mana kita tengok Syazwani dengan Ashraf, sejuk mata memandang, begitulah juga cuaca di sini. Tapi topik hari ini tak begitu sejuk juga, kerana panas juga sebenarnya mengenai undi ditolak ini, peratusan di Sabah. Kalau kita lihat kepada dapatan Astro Awani dan UM, 5 daripada parlimen tertinggi, 4 daripadanya dari Sabah, Beaufort, Beluran, Kinabatangan dan juga Kota Marudu. Sebelum kita melihat kepada lebih lanjut mengenai reaksi daripada pengundi muda khususnya belia, kita nak faham juga bagaimana statistik atau peratusan di 4 lokasi ini tinggi. Adakah kerana di kawasan pedalaman, adakah pada PRU 14 itu pengundi ataupun angka pengundi warga emas pada ketika itu adalah tinggi sehingga memberi faktor kepada berlakunya undi ditolak ataupun undi ragu dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini perlu kita fahami untuk memastikan kepada topik kita literasi politik itu diperhebatkan kepada pengundi menjelang kepada PRU 15 ini. Dan saya percaya dan kita yakin bahawa sebaik sahaja proses pendaftaran pengundi secara automatik itu berkuat kuasa, aspek dari segi kematangan dalam kalangan kumpulan mereka yang pertama kali akan mengundi ini seringkali diperdebatkan. Apakah mengenai idealisme mereka, mengenai politik dan pentadbiran politik, kenegaraan itu cukup difahami oleh mereka ini untuk menjalankan tanggungjawab sebagai pengundi. Dalam konteks PRU 15 ini, mandat akan diberikan pada 19 November ini. Apakah cukup usaha-usaha dilakukan oleh pihak SPR misalnya, pihak-pihak parti-parti politik, calon yang akan diturunkan pada PRU 15 ini untuk outreach kepada mereka ini, apakah kaedah-kaedah yang mereka gunakan ini berkesan untuk memberikan pendidikan politik atau literasi itu kepada kumpulan-kumpulan ini, bukan sahaja saya percaya dalam kelompok 18 hingga 20 tahun, juga perlu difokuskan kepada mereka yang berusia 60 tahun ke atas, apakah mereka cukup faham bagaimana untuk memangkah undi misalnya untuk memastikan undi ditolak ini dapat dielakkan. Tapi dalam konteks di Sabah ini, seperti mana saya tekankan semalam, statistiknya dalam kumpulan 18 hingga 29 tahun itu cukup besar untuk PRU 15. Melebihi kalau ditambah dalam 600,000 kesemuanya. Bagaimana angka ini akan mencerminkan pada PRU 15 ini? Apakah 1.72% undi ditolak pada PRU 14 ini akan berlaku lagi sekali pada PRU 15 di Sabah? Itu persoalannya. Jadi di lapangan kita cuba mendapatkan pandangan daripada kumpulan-kumpulan pengundi,
kalau ikutkan, saya percaya bukan sahaja di Sabah, rakan-rakan kita di seluruh negara juga yang berada di setiap negeri, kalau ditanyakan soalan kepada mereka yang bakal menjalankan tanggungjawab, bagaimana mereka cukup bersedia untuk turun mengundi. Namun apakah kesediaan mereka itu akan diterjemahkan dengan dalam konteks yang betul, misalnya untuk memangkah, apakah mereka bersedia. Jadi persoalan itu kita bangkitkan di Sabah juga, apakah pendedahan itu mereka cukup untuk pengundi pertama kali misalnya. Apa kaedah-kaedah yang perlu dilakukan oleh parti walaupun kempen ketika ini tidak berlangsung secara rasmi, namun gerak kerja telah pun dilakukan oleh parti-parti untuk mendekati rakyat. Bagaimana cara ini, serampang dua mata ini perlu digunakan pada masa yang sama terus mendedahkan pada info-info berkaitan dengan pendedahan ilmu politik itu. Jadi perkara-perkara ini kita dapatkan respon, kita dengarkan dulu daripada beberapa individu yang kita dapatkan semalam. Kalau bagi saya kena ada aktiviti yang untuk menarik belia lah. Sebab belia ni kan dorang suka aktiviti-aktiviti yang fun-fun punya. Jadi di samping kita buat program yang tarik untuk belia, di situ kita boleh cakaplah sementara kita buat program tu kan, kita akan buat satu slide begitu untuk bagi tahu begini cara-cara mengundi yang betul lah begitu. Memang sebenarnya apa yang kita tahu, memang pengundi muda ni rasa tanggungjawab tu belum lagi. Rasa untuk turun mengundi tu belum lagi tertanam betul-betul. Jadi apa yang diperlukan adalah penyebaran ini penting, terutama setiap parti-parti yang bertanding harus mengembeling tenaga untuk menarik supaya mereka turun mengundi nanti. Sebab kefahaman mereka simple, dia bilang tidak perlu. Tetapi itu adalah satu kerugian bagi kita sebab mereka lah generasi yang suatu masa nanti akan boleh mengubah landscape politik negara kita. Untuk saya yang pertama kali, saya akan lebih bertanya kepada sebab saya ada kakak-kakak yang mengundi kan. Pertama saya akan bertanya macam manalah sebab untuk mengelakkan rongsokan. Yang kedua mungkin saya ambil pengetahuan lah dengan membaca lah. Begitu sebelum mengundi. Buat masa sekarang ni adalah sedikit tapi saya akan cuba mencari ilmu lagi lah. Hasimi, itu adalah suara rakyat yang Hasimi temui. Pastinya persoalan itu juga perlu dilontarkan kepada mungkin wakil-wakil rakyat yang dipertaruhkan. Jadi mungkin ada cara sebenarnya parti-parti politik yang bertanding di parlimen-parlimen tertentu sebenarnya apa cara mereka untuk meningkatkan literasi politik dalam kalangan belia ni, terutamanya bagi mereka yang baru nak mengundi untuk PRU kali ini. Baik, Sazwani, kita lihat kalau pada pendekatan yang telah pun dan sedang digunakan oleh parti-parti politik dan mungkin juga calon-calon yang akan diletakkan nanti, ada beberapa kaedah yang telah pun digunakan oleh mereka. Kalau di kawasan-kawasan yang memerlukan mereka secara fizikal turun, di kawasan pedalaman, itulah kaedah yang digunakan oleh mereka. Misalnya saya mendapatkan pandangan daripada penyandang kerusi Parlimen Papar, YB Ahmad Hassan. Outreach telah pun dilakukan khususnya kepada kawasan pedalaman untuk menyebarkan informasi dan juga bahan-bahan kempen berkaitan dengan cara mengundi itu. Telah pun dilakukan di kawasan pedalaman. Ada juga yang menggunakan kaedah ketika ini. Kita faham bahawa sosial media antara satu platform yang cukup besar untuk mendekati pengundi-pengundi khususnya dalam kalangan mereka yang pertama kali. Ada juga digunakan, kita lihat pada dari segi bahan-bahan berkaitan informasi itu telah mula disebarkan kepada platform masing-masing, memastikan rakyat mendapat pengetahuan yang cukup. Cuma bagaimana kita perlu lontarkan, apakah mekanisme misalnya di sosial media itu berkesan, apakah mereka cakna pengundi itu ambil tahu, baca dan sebagainya. Mungkin penelitian dari konsep untuk menyebarkan maklumat itu perlu lebih fun dan sebagainya. Itu perlu difikirkan oleh mereka-mereka yang berkaitan, bukan sahaja daripada pihak SPR, juga daripada bakal-bakal calon dan parti akan bertanding. Selain itu juga saya kira ketika ini yang telah pun dilakukan oleh pihak parti adalah bekerjasama dengan mereka di akar umbi termasuk juga dengan pemimpin-pemimpin masyarakat
kita sudah lihat perkara itu dilakukan. Seminggu saya berada di Sabah, beberapa kawasan di sekitar selatan Sabah ini telah saya kunjungi, termasuk di Kimanis, Papa, Beaufort, Sepitang dan sebagainya. Kita melihat kepada perkara-perkara itu telah pun dilakukan sejak awal lagi daripada parti-parti politik untuk memastikan bahawa bukan saja mereka memilih calon yang tepat, tapi untuk memastikan bahawa undi yang dilakukan itu akan dikira pada hari pengundian nanti. Sazwani, Ashraf. Okey, baik. Terima kasih Hasimi atas laporan itu tadi. Banyak sebenarnya perkara yang Hasimi dah jelaskan kepada kita, cerita-cerita rakyat dan juga suara rakyat dan juga apa agaknya inisiatif yang telah pun dilakukan oleh parti-parti politik. Dan saya pasti Hasimi dan juga rakan-rakan setugas yang lain akan terus bawakan laporan di negeri masing-masing dari semasa ke semasa. Kita akan terus bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Mursyid, tapi kita perlu berhenti seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Baik, betul kembali dalam Malaysia Memilih. Hari ini kami membincangkan topik literasi politik dalam kalangan belia. Sebentar tadi kami sudah bersama dengan rakan tugas kami di Sabah, Hasimi Muhammad, dan untuk mengulas lanjut kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Mursyid Arsyad yang merupakan pensyarah pembangunan belia Fakulti Pengajian Pendidikan dan juga pengetua KOSAS UPM. Prof, seperti yang rakan tugas kami katakan sebentar tadi, Hasimi, suara rakyat yang dibawakan. Dalam erti kata lain, anak-anak muda ini ini mungkin masih belum cakna. Jadi kalau di Sabah melihat kepada previous election, undi ditolak itu pada jumlah yang agak besar. Ada pula penganalisis berpendapat sebenarnya perlu wujudnya keperluan data yang mampu untuk memperlihatkan trend pengundian di Sabah untuk memahami punca sebenar yang menyebabkan undi ditolak. Bagaimana Prof melihat perkara ini? Okey, satu soalan yang baik kerana kita melihat proses demokrasi ini memerlukan bimbingan dan memerlukan pendidikan. Kalau kita lihat dalam konteks statistik yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya sendiri, seperti mana yang kita tahu ya, jumlah pemilih yang akan memilih pada PRU ke-15 ini hampir 21.1 juta. Dan daripada pecahan 21.1 juta berkenaan, kita dapati bahawa 1.2 juta adalah pengundi baru yang kali pertama mengundi yang berusia di antara 18 hingga 20 tahun. Ini menunjukkan bahawa satu jumlah yang besar. Dan kalau kita lihat ya, daripada jumlah berkenaan, kalau kita bahagikan ya jumlah pengundi baru yang baru mengundi dan juga pengundi yang kali pertama mengundi ya, sebenarnya akan mendapati bahawa penambahan sebanyak 26,000 di setiap kawasan parlimen di 222 parlimen ya, itu secara purata. Mungkin ada parlimen yang menghadapi ya jumlah penambahan undi yang tinggi, pengundi baru, dan juga mungkin ada setengah kawasan parlimen yang hampir menyamai jumlah berkenaan. Jadi ramai ya pengundi baru yang akan hadir dan sama-sama di dalam proses demokrasi jika mereka turun mengundi. Cuma cabarannya adalah untuk memastikan mereka celik dari segi tata cara pengundian dan bagaimana cara untuk meningkatkan lagi jumlah pengundi muda. Seperti mana dapatan kajian yang kita lakukan di Johor ya, kita dapati bahawa semestinya banyak usaha perlu dilakukan kerana jumlah pengundi muda ya, undi 18 kerana di PRN Johor yang lepas merupakan projek perintis kali pertama dalam sejarah Malaysia proses demokrasi melibatkan pengundi muda. Kita dapati bahawa jumlah peratusan pengundi muda yang turun mengundi sebenarnya banyak boleh dilakukan agak rendah. Jadi usaha perlu dilakukan untuk menggalakkan mereka turun mengundi. Dan berdasarkan daripada apa yang kita perolehi ya, utamanya berkaitan dengan apa yang mereka inginkan. Sebab bila kita lihat kenapa mereka perlu datang mengundi ni, kebanyakannya pengundi muda ni dia merasakan bahawa jika mereka dapat suara mereka didengari, jika aspirasi mereka dapat dilaksanakan, mereka akan rasa keperluan tersebut perlu untuk mereka turun mengundi. Jadi boleh tak saya kongsikan sikit apakah aspirasi yang diinginkan oleh anak muda ni? Ini berdasarkan daripada dapatan kajian yang kita lakukan ya, terdapat 5 kelompok pengundi muda. Yang pertama yang memang pengundi ni memang tak ambil langsung dan tak ambil tahu langsung tentang politik. Yang sonoknya kan bila kita sampai di lapangan, bila kita buat tinjauan di beberapa kawasan ya, kita dapati bahawa mereka sangat teruja sebenarnya rupanya nama mereka telah didaftarkan dalam daftar pemilih. Yang sama ni mereka pun tidak tahu.
Dan ada setengah pemimpin komuniti kita pergi pun dia kata anak muda ni orang tak daftar lagi sebagai pemilih. Jadi kita agak terkejut sebenarnya pendaftaran dah dilakukan secara automatik. Jadi mereka hanya perlu melakukan semakan di laman web Suruhanjaya Pilihan Raya untuk melihat di manakah lokaliti yang mereka akan mengundi. Itu yang pertama. Ya, mereka tidak langsung ambil tahu tentang politik, tidak kisah dengan perkembangan politik. Itu kumpulan pertama dan kumpulan ni kumpulan yang paling ramai sekali lah. Kumpulan yang kedua adalah kumpulan yang mengundi tetapi dia akan memilih berdasarkan kepada pengaruh keluarga. Maknanya pengaruh keluarga ini memainkan peranan jugalah sikit sebanyak membantu untuk pemilihan parti manakah yang akan menjadi pilihan kepada pengundi muda ni. Itu kumpulan yang kedua. Kumpulan yang ketiga adalah kumpulan yang memang mengikuti kawan. Kawan undi apa, dia akan undi apa. Memang ada wujud dapatan berkenaan dan ada kelompok berkenaan tapi tak ramailah berbanding dengan kumpulan yang kedua tadi. Dan kumpulan yang keempat adalah kumpulan yang memang ambil tahu tentang politik dan juga tahu tentang perkembangan politik di tanah air, tahu tentang pengikatan parti-parti politik yang bertanding, kan? Mereka sedar. Dan ada yang kumpulan yang kelima tapi tak ramai, yang kumpulan ni memang aktif lah dalam politik. Ya, mereka memegang jawatan dalam politik, memang aktif lah dengan program-program politik dan tahu tentang politik itu sendiri. Jadi kita nampak kumpulan yang paling ramai ni adalah kumpulan yang memang merasakan bahawa politik ni tak penting pada mereka. Jadi bila kita selami kenapa dan apa sebenarnya yang menjadi faktor utama kenapa aspirasi anak muda ni terhadap politik ni dipandang enteng. Pertama, kita kena lihat bahawa perlu untuk kita ubah naratif bahawa demokrasi ni adalah medan untuk memberikan mereka peluang menjadi pengundi yang mampu untuk menjadi rakan kepada pembangunan negara, menentukan hala tuju negara. Kita terapkan. Ya, itulah semangat patriotisme sebenarnya. Kalau dulu orang anak muda turun ke berperang untuk mencapai kemerdekaan kan. Kalau kita tengok filem Mak Kilau kan. Jadi macam betul-betul anak muda waktu itu berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Dan kalau kita lihat selepas berlakunya kemerdekaan, anak muda ketika itu berjuang untuk mendapatkan usaha untuk mendapatkan meningkatkan sosioekonomi, mereka berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, meningkatkan sektor ekonomi keluarga dan sebagainya. Tetapi pada kali ini situasi dia berubah. Macam mana kita nak mempamerkan semangat patriotisme dan sayang pada negara? Inilah yang perlu kita terapkan kepada anak muda bahawa inilah sebenarnya simbolik kepada usaha untuk menunjukkan rasa cinta dan sayang kepada negara. Jadi bila kita tengok apa sebenarnya yang menarik mereka untuk turun mengundi. Pertama, mereka sebenarnya amat tertarik dengan untuk melihat calon-calon yang diketengahkan oleh parti-parti politik ni. Mereka inginkan kerajaan yang bersih, mereka inginkan kerajaan yang telus, mereka inginkan kerajaan yang boleh berkhidmat untuk rakyat. Jadi mereka lihat kepada calon itu sendiri. Calon yang memang calon yang bersih, calon yang boleh bekerja, calon yang bersemangat, calon yang energetik, yang memiliki idealistik yang untuk membantu rakyat. Dan mereka nakkan yang umur dia taklah terlalu muda, taklah terlalu berusia. Jadi calon ideal yang kita dapati daripada dapatan kajian, kita dapati di antara usia 35 hingga 55 tahun tu adalah usia yang ideal untuk menjadi kriteria pilihan anak muda sebenarnya. Jadi memang banyak parti politik perlulah meremajakan untuk melahirkan atau menampilkan lebih ramai lagi calon-calon muda yang berwibawa yang boleh diketengahkan. Itu yang pertama. Ini berdasarkan dapatan kajian. Yang kedua, calon-calon maafkan saya, pengundi muda ni dia melihat kepada manifesto pilihan raya itu sendiri. Manifesto janji-janji politik yang mereka inginkan yang membawa agenda dan suara belia. Jadi bila kita lihat apakah yang diinginkan oleh anak muda, ekspektasi kepada kerajaan yang bakal dibentuk selepas PRU ke-15 ni. Yang pertama, kerajaan yang boleh menyediakan peluang pekerjaan kepada anak muda. Itu penting. Yang pertama, melihat kepada keterbukaan untuk mereka mendapatkan peluang pekerjaan. Dan semestinya pekerjaan itu setimpal dengan kemahiran dan juga kepakaran mereka. Yang itu yang pertama. Yang kedua, kadar gaji yang upah. Kadar gaji dan upah yang setara dan setimpal. Dengan kemahiran dan juga kepakaran mereka serta kelayakan mereka itu sendiri. Itu yang akan dilihat oleh pengundi muda. Dan mereka nakkan supaya ia ada peluang yang setara dengan kelayakan akademik mereka juga. Dan yang ketiga, yang memang nak kerajaan yang pastikan supaya kos sara hidup tu dapat ditangani. Dan yang keempat adalah peluang untuk anak muda mereka memiliki aset, terutamanya rumah dan sebagainya. Banyakkan rumah sekarang mampu tengok, mereka ingin miliki, terutamanya kepada young family, keluarga muda yang baru mendirikan keluarga. Itu sebenarnya aspirasi yang dilihat.
Yang ketiga adalah ada yang setengah pandangan anak muda, mereka nak mengundi calon mengikut parti. Maknanya parti yang boleh memberikan khidmat yang terbaik kepada rakyat, mereka pun dah tak larat dah dengan ketidakstabilan dan ketidaktentuan politik ni. Iaitu juga merupakan faktor utama yang menyebabkan anak muda tidak minat tentang politik. Dan yang keempat, mereka juga kalau ada pemimpin yang sedia ada bertanding semula, mereka juga inginkan calon-calon yang memiliki track record ataupun memiliki keupayaan dan pencapaian wakil rakyat yang baik yang juga menjadi sebahagian daripada pertimbangan anak muda. Itu antara perkara-perkara yang dilihat dan itu perlu ditangani untuk menggalakkan lagi lebih ramai anak muda untuk mengundi. Ya, semestinya kita percaya bahawa program literasi dan pendidikan politik ni perlu berubah naratifnya. Dia perlu lebih interaktif. Sedangkan kalau kita lihat cara kaedah pendidikan politik ni, kita pun juga perlu mengikutlah trend semasa. Jika anak muda memang sukakan penggunaan media sosial, kenapa tidak kalau kita olah pendekatan pendidikan politik ataupun tata cara pengundian tersebut secara lebih interaktif. Kan tak salah boleh gunakan TikTok kan. Tak salah untuk gunakan Instagram, tak salah untuk gunakan Twitter untuk sebarkan maklumat-maklumat tentang politik, bagaimana tata cara politik berlaku dan mereka inginkan supaya mereka faham kenapa mereka perlu turun untuk mengundi. Itu sebenarnya yang merupakan hasrat cita rasa anak muda berdasarkan dapatan kajian yang kita lakukan. Okey, Prof. Kita tak ada banyak masa lagi berbaki Tapi lebih kurang sebenarnya seminit. Prof dah bagi banyak input betul. sebenarnya. Dia Prof dah soalan 4-3 tadi Prof dah cater semua dah. Tapi semua tak apa Prof Prof, dah terima jawab. kasih sebab Prof dah menerangkan apa yang perlu kita tahu sebenarnya untuk hari ini. Tapi Prof, ada juga yang berpendapat sebenarnya undi tolak ni disengajakan. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak menyatakan kepada umum sebenarnya di mana bahawa ia adalah satu perbuatan yang sia-sia. Maksudnya dah keluar mengundi, dah beratur lama-lama dekat situ. Lepas tu tiba-tiba apa yang kita buat tu adalah jadi undi rosak ataupun undi yang ditolak. So sebab ni mereka dah keluar mengundi. So apa yang perkara ini dilakukan? Secara ringkas Prof. Secara ringkas. Okey, jadi sebenarnya inilah peranan yang kita lakukan ya, baik daripada keluarga, komuniti, masyarakat, agensi kerajaan, NGO dan juga persatuan belia, parti politik dan sebagainya untuk memberikan pengetahuan dan kesedaran supaya undi itu sangat berharga kerana undi itulah menentukan pada mana masa depan mereka. Sebab kita nak lahirkan lebih ramai lagi golongan belia yang memiliki semangat, memiliki keterampilan dan juga kepimpinan itu sendiri. Sebab kita lihatnya kematangan politik ni bukan semata-mata kerana usia. Kita nak supaya kematangan politik ni dilihat dari segi perilaku dan juga cara anak muda berfikir. Jadi semestinya kita perlu untuk memberikan kesedaran kepada mereka, bantulah mereka untuk mereka faham bahawa undi mereka sangat bernilai, penglibatan mereka dalam proses demokrasi juga sangat penting untuk kemajuan negara. InsyaAllah saya yakin dan percaya ya, insyaAllah anak muda pasti ramai akan turun mengundi ya pada PRU ke-18 ni insyaAllah dengan kelonggaran yang diberikan oleh sisi pengajian tinggi awam dan juga swasta ya, termasuk juga di sekolah memberikan kelonggaran kuliah, kelas dan sebagainya. InsyaAllah dengan harapan supaya lebih ramai lagi anak muda turun mengundi, menunaikan tanggungjawab dan mereka perlu tahu bahawa cara pengundian yang betul dan tidak melakukan perkara yang sia-sia. InsyaAllah kita yakin percaya belia akan menjadi rakan kepada pembangunan negara. Okey, baik. Terima kasih Profesor Madya Dr. Muhammad Mursyid Arsyad yang merupakan pensyarah pembangunan belia Fakulti Pengajian Pendidikan dan juga pengetua KOSAS UPM. Banyak sebenarnya input yang dikongsikan oleh Prof Mursyid. Mungkin kita akan bersama dengan Prof Mursyid dari semasa ke semasa lah untuk kita bercakap berkenaan dengan belia yang akan keluar mengundi nanti. Okey, saya kira sekian Malaysia Memilih. Saya Nur Syazwani Safusham. Dan saya Ashraf Ruslan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.